Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nassina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para hadirin yang dimati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana pada malam yang baik ini kita diberi lagi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan pengajian kita pada perbincangan kita mengenai masa pembahagian hati, ataupun kita cerita tentang mengenai perkara-perkara yang terlibat dengan hati. Kerana di antara anggota badan yang kita kena faham, anggota badan yang pertama yang disebut dalam Quran, bila Allah cerita tentang anggota badan ini, Allah sebut dalam Quran ialah hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati itu ada penyakit. Kemudian Allah tambah lagi penyakit-penyakit yang lain. Penyakit ni yang disebut dengan hati pada seorang. Hati ini ulama-ulama bahagi pada 3 bahagian. Dalam perbincangan kita pada pengajian minggu yang sudahnya, kita sebut tentang mengenai hati yang pertama ialah hati yang sihat, hati yang tidak berpenyakit. Hati ini hati yang kita harap hati orang mukmin, dan kita harap kita mempunyai hati yang bersih, hati yang dalam keadaan suci daripada kekotoran. Ini di antara perkara yang kita kena jaga dalam hidup kita, supaya hati kita ni sentiasa dalam keadaan yang sentiasa bersih. Dalam Al-Quran Karim, Allah Subhanahu Wa Taala sebut hati yang bersih ni, waktu mana kita datang jumpa depan Allah, lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut illa man atallaha biqalbin salim, digambarkan dengan orang yang hati dalam keadaan bersih. Ini satu perkara yang kita kena ingat, dan kita kena pastikan hati kita ni hati yang bersih, hati yang dalam keadaan salim. Dan kita akan cerita tentang bagaimana supaya hati kita ni sentiasa bersih. Anda sebut pada minggu yang sudahnya, salah satunya ialah kita banyakkan istighfar. Bila kita banyak istighfar dalam hidup kita, hati kita ni jadi bersih lah. Kenapa hati kita ni kotor? Kerana kita hidup. Senang bahasanya, oleh kerana kita ni hidup, maka senang hati kita ni kotor. Bila kita ni hidup, kita ni sentiasa berjalan dan kita sentiasa bergerak. Bila kita sentiasa berjalan dan kita bergerak, maka tentulah akan terkena dengan kotoran. Kita tak payah banyak pun. Misal contoh, kita buat contoh, bila kita naik kenderaan kita ni kita basuh bersih. Tapi bila kita berjalan saja sampai di destinasi yang kita nak tuju tu, kita akan dapati kenderaan kita mesti ada debu, mesti ada kekotoran. Kasut kita buat contoh yang mudah juga. Kasut kita ni kadang-kadang kita dah polish, kita dah cuci dia dan kilatkan dia. Bila kita berjalan mesti kena debu-debu. Debu-debu hidup atas dunia ni banyak. Debu-debu yang terjadi atas dunia ni terlampau banyak. Kita berjalan je, mata kita terpandang benda yang tak baik, berdebu pada hati kita. Kemudian kita berjalan sikit lagi, kita dengar kalimah-kalimah yang tak baik, dan menyebabkan kita jadi kotor sikit pada hati kita. Lalu agama ajar pada kita supaya kita ni sentiasa bersih. Bersihkan hati kita. Bersih macam mana? Dengan cara kita istighfar, ataupun kita taubat, minta ampun pada Allah. Berapa kali sehari kita kena minta ampun? Sebanyak lebih kurang 70 kali sehari. Dalam kita ajar pada kita, mulut kita ni sebut sebanyak mungkin. Dalam hidup kita ni kita sebut Astaghfirullahalazim lebih pada 70 kali sehari. Orang tanya kenapa nak suruh kita lebih pada 70 kali sehari? Jawabnya, bila kita lebih pada 70 kali sehari ni, dia mudah-mudahan hati kita ni sentiasa bersih dan sentiasa bersih.
Ini di antara cara. Selain daripada banyak lagi dah cara untuk nak bersihkan hati ni, banyak cara dalam agama untuk nak kita bersihkan hati. Dengan cara kita bersihkan hati ni, menyebabkan diri kita ni akan rasa lapang dalam hidup, menyebabkan diri kita ni rasa tenang. Perjalanan hidup kita, walaupun kita banyak ujian, walaupun kita ni banyak tekanan, walaupun banyak berbagai-bagai keadaan yang kita lalui, kita akan dalam keadaan tenang. Tenang ni, kenapa tenang ni? Yang sebutnya kerana hati kita bersih. Satu Allah sebut, orang yang di padang mahsyar nanti, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah cerita demikian. Hari pada mahsyar ni hari yang yauma la yanfa'u malun wala banun. Duit tak ada nilai, harta benda tak ada nilai, pangkat tak ada nilai, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang jumpa dengan Allah dalam keadaan hati dia paling dalam keadaan bersih. Kenapa dia jadi demikian? Jawabnya kerana hasil daripada bersihnya hati ini, kita akan jadi tenang hidup. Belum lagi sampai di akhirat. Di dunia ni pun kita jadi tenang dah. Kenapa? Hasil daripada hati yang bersih. Bila hati bersih, ketenangan itu datang dan terjelma dan nampak pada wajah pada seorang. Lalu Islam ajar supaya sentiasa jaga jangan bagi kotor hati. Jaga jangan bagi sampai peringkat kita ni dalam keadaan berpenyakit hati kita. Jangan sampai peringkat kita ni membiarkan kotoran itu lekat, degil, lama-lama tebal kotoran tadi. Ini kotoran berlaku dengan bukan sekadar kita berjalan, tak, tetapi kerana kita buat dosa. Lebih cepat lagi kena kotor hati kita. Hati kita ni bukan sekadar kerana kita berjalan saja kita ada dosa. Bukan sekadar itu saja yang menyebabkan kotor hati. Tapi hati kita ni boleh kotor bila kita buat dosa. Buat dosa pun sama juga. Buat dosa menyebabkan senang sangat kotor hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Rasulullah kata, sekali kamu buat dosa, sekali titik hitam pada hati kamu. Dua kali kamu buat dosa, dua kali titik hitam pada hati kamu. Tiga kali kamu buat dosa, tiga kali titik hitam. Hatta nuqtatan sauda, sehingga hitam tu melekat tubuh badan pada hati kita ni penuh bila kita tak bersihkan dia. Jadi orang yang demikian Islam suruh tiap-tiap hari ni cuci kita ni. Kerja kita cuci hati. Tiap-tiap hari ni cuci hati kita. Jangan bagi hati ni kotor. Bila hati kita kotor dan dia berlumut, yang menyebabkan akhirnya kita tak rasa sensitif terhadap agama. Kita tak rasa nikmat dalam kita mentaati perintah Allah. Bila hati kita ni dalam keadaan kotor, menyebabkan pada kita susah nak buat benda yang disuruh oleh Allah. Punca itulah yang menyebabkan Islam suruh kita jaga hati. Hati ni dijaga yang pertama. Ni dipanggil hati yang pertama yang kita akan temui di atas dunia ini sendiri. Ini yang pertama. Yang keduanya, malam ni kita sambung yang kedua. Hati yang kedua ialah hati yang mati. Hati yang kedua ialah hati yang mati. Hati terus hati. Macam mana hati yang mati ni? Bagaimana hati yang mati? Hati yang mati ialah hati yang di dalamnya tiada kehidupan. Maksudnya bila di dalam hati kita ni dah tak ada lagi perasaan dipanggil. Tak ada lagi dalam mentaati perintah Allah, tak ada lagi. Tak rasa nikmat. Ni tanda hati mati. Ataupun dia tak ada, orang Melayu kita panggil tak ada peri kemanusiaan. Bila tak ada peri kemanusiaan, maka tanda hati itu sudah mati. Kerana kita ni cepat, sepatutnya kita tengok orang susah, kita akan rasa Allah betapa susahnya dia. Dan kita rasa susah dia tu susah kita juga. Ini dipanggil hati yang hidup. Tapi hati yang mati, tengok orang susah, tak rasa apa-apa. Tengok orang sakit, tak rasa apa-apa. Tengok benda yang berlaku pada alam ini, tak rasa apa-apa. Kenapa? Kerana hati yang mati. Ini sebabnya demikian. Ia tidak mengetahui Rabbnya. Di antara tanda hati mati, tak kenal Tuhan. Bila hati kita ni mati, kita tak kenal Tuhan kita siapa. Tuhan kita ni siapa? Tak sembahyang, tak tutup aurat, tak jaga syariat. Kerana kita tak percaya lagi adanya azab kubur. Tak percaya tentang mungkin pada mahsyar Allah. Tak yakin yang kita ni akan menghadap di hadapan Allah. Ni di antara tanda hati yang mati. Sehingga kan tidak lagi menyembahnya sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala.
Tak ada perasaan nak sembahyang, tak ada. Kerana hati mati. Bila hati mati dengan azan, tak ada apa-apa pada diri dia. Dia dengar orang baca Quran, tak boleh mengalir mata. Kerana hati yang mati. Dia akan kesan dia serta tidak mencintai apa yang dicintai dan diredai oleh Allah. Tak ada tanda lagi, tak ada perasaan cinta. Yang Allah cinta, tak ada perasaan cinta. Kita ni jadi tak cinta kepada apa yang dicintai di sisi Allah. Allah cinta apa dia? Kita tanya, ada ke benda yang Allah cinta kat dunia ni? Ada. Allah cintakan Quran. Senang. Ada tak kita rasa nikmat bila kita baca Quran? Ini tanda hati kita ni hidup tak hidup. Allah cinta para alim ulama. Ada tak kita cinta para alim ulama? Dalam hidup kita ni, bila kecintaan itu, Allah cinta dengan anak-anak yatim. Anak-anak yatim ni di antara kecintaan Allah. Ada tak dalam diri kita ni perasaan cinta pada anak yatim? Ini di antara tanda. Bila kita tak ada perasaan cinta kepada apa yang dicintai di sisi Allah, itu tanda hati kita sedang berhadapan dengan kematian. Hati yang sedang mati. Saya sebut pada minggu yang sudahnya, bila hati kita mati, masalahnya jasad kita ini hidup. Cukup masalah. Hati mati, jasad hidup. Kalau hati mati, jasad turut mati sama, untung. Tapi bila hati mati, jasad ni turut mati, jasad ni hidup. Oh, dia mula. Dia tengok orang, dia rasa dia nak buat khianat. Bila tengok barang orang, dia rasa nak ambil. Bila dia, hati dia sudah mati, tak ada perasaan. Dia tengok orang susah, dia tak rasa pada diri dia. Ni hati yang mati, dan dia hilang rasa cinta dalam hidup dia kepada apa yang dicintai di sisi Rabbnya. Bahkan ia berjalan bersama syahwat. Di antara bahayanya hati mati ni, dia berjalan dengan nafsu syahwat dia. Jalan dengan ikut perasaan. Segala benda yang dalam diri dia, dia tidak dipandu dengan syariat lagi. Tapi dipandu dengan apa dia? Dipandu dengan hawa nafsu. Bila dipandu dengan hawa nafsu dan juga kesenangan-kesenangannya, meskipun dia mengandung amarah dan meskipun mengandung amarah dan juga murka daripada Rabbnya, dia mula buat benda yang dilarang oleh Allah, dia tak kisah. Hati mati ni, biawak pun dia makan. Orang yang hati mati ni, dia jumpa ular pun dia makan. Bila hati dah mati, dia tak peduli apa lagi. Kita tengokkan orang yang tak ada perasaan. Bila dia dah sampai peringkat tak ada perasaan, dia tak ada belah kasihan. Bila dia tak ada belah kasihan, di saat itu dia akan langgar segala benda yang dilarang oleh Allah. Dia minum arak, dia berjudi, dia menipu, dia berzina. Bila dia sudah sampai peringkat hati yang sudah mati, yang ni yang jadi bahaya. Selama mereka merasa senang dengan syahwatnya, ia tidak peduli apakah Rabbnya redha ataupun Rabbnya murka pada dirinya. Kita tak tanya lagi Allah suruh ke Allah tak suruh. Orang yang hati mati ni, dia tak takut Allah marah ke tak marah, dia tak peduli lah. Yang pentingnya dia penuh hawa nafsu dia. Syahwat dia tu, dia rasa badan dah, yang aku nak dalam hidup aku ni, akunya boleh apa yang aku nak, aku boleh dapat apa saja. Yang ni orang yang panggil hati yang sudah mati dalam hidup dia. Orang deret-deret pergi sembahyang jemaah, dia tak terasa, tak sensitif pada diri. Hati yang hidup ni, kita tengok bila hati kita ni hidup. Kita pergi ke Mekah, hidup terus hati. Tengok orang pergi ke Mekah kan, rasa bila dengar azan je, jalan nak pergi sembahyang berjemaah. Kemudian bila orang baca Quran, nak juga kita duduk baca Quran. Bila hati kita ni hidup, banyak masa. Di antara hati kita ni hidup bila bulan Ramadan. Bila bulan Ramadan tu hidup hati. Hidup hati ni kita jadi rajin. Nak buat benda yang disuruh oleh Allah jadi rajin. Nak buat benda yang nak takut buat benda yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Kerana hati hidup. Tapi bila hati ni mati, ni masuk Syawal. Syawal ni di antara tanda-tanda matinya hati kita. Bila kita mati hati, bila kita buat dosa banyak buat dosa, ataupun terlibat dengan benda yang syubhat, makan benda yang haram, benda yang syubhat, kesamaran, lama-lama gelap hati. Orang Melayu kita panggil gelap hati. Bila dah lama sangat dalam diri dia, sampai peringkat dia tak peduli lagi halal haram dalam hidupnya.
ia beribadah kepada selain Allah kerana cinta dan takut, mengharap redha, marah, mengagungkan dan merasa rendah dalam hidup dia. Dia beribadah, dia tujuan dalam ibadah dia bukan kerana Allah lagi, kerana selain daripada Allah. Kalau dia cinta pun bukan kerana Allah, tapi cinta kerana selain daripada Allah. Bila dia mengharap, dia mencari redha, dia cari redha bukan Allah lagi, tapi dia cari selain daripada Allah. Ni bila hati mati. Bila hati mati sampai peringkat dia merasa rendah. Bila cintanya kerana hawa nafsu. Nah, habis pada diri dia. Yang tu orang Melayu kita panggil, bila dia berjumpa, dia sebut pada kekasih dia, lautan api sanggup kerunang. Ni hati mati lah tu. Kita kata apa dia? Bohonglah kamu. Datang lautan sungguh, lautan je tak ada api pun, kamu tak pernah berenang pun. Tak payah nak sebutnya. Bila hati mati, dia akan kata apa dia? Ambil kapak, belahlah dada saya, kamu akan temui cinta dalam hati saya. Konon-konon ambil kapak sungguh, lagi lintang pukang. Nak sebutnya gambaran apa dia? Hati mati. Bila manusia ni hati mati, dia sanggup langgar benda yang dilarang oleh Allah. Jumpa lelaki perempuan yang tak halal pun kerana hati mati. Bila hati mati, dia jadi demikian. Dia akan sanggup redah minum arak, kemudian apa dia mencuri, dia buat benda kerana cinta dia tidak lagi kepada Allah, tetapi cinta dalam hidup dia letakkan dalam hidup dia kepada hawa nafsu. Allahu Akbar. Bila dia marahnya kerana nafsu. Bila marah melampau, kadang-kadang tak terkawal. Bila kita marah, Islam larang ke kita marah? Tak, Islam suruh kawan marah. Marah ni kena kawan. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah datangi sahabat tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong nasihatkan saya, wasiatkan pada saya ya Rasulullah." Rasulullah kata apa dia? La taghdab. Kamu jangan marah dengan Rasulullah. Jangan garang sangat. Mulut kamu tu jaga. Rasulullah pesan demikian. Dia pun tanya lagi, "Ausini ya Rasulullah. Wasiatkan pada saya Rasulullah." Kali kedua disebut. Rasulullah kata, "La taghdab." Jangan kamu marah. Dia dengar je begitu, dia pun sebut lagi pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah. Wasiatkan pada saya Rasulullah." 3 kali disebut. Rasulullah kata pada dia, "La taghdab." Jangan kamu marah. Kawal marah kamu tu. Maksudnya, kamu nak marah boleh, tapi kamu kena kawal dengan agama. Islam ajar dengan orang Islam ni, asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Dengan orang kafir kamu kena tegas. Tapi dengan orang mukmin, dia ada perasaan ruhama. Bila kamu marah, kamu ada perasaan. Perasaan apa dia? Belah kasihan. Marah ni, kita ni kan, ada orang yang hati dia mati. Bila dia marah, merah muka, merah telinga, menggeletar tangan. Tanda marah melampau. Islam larang, jangan. Islam ajar, kamu nak marah boleh, tapi kena guna agama. Benda yang Allah marah, kamu marahlah, tapi kamu kena kawal. Bila kamu marah tersebut, kamu kena kawal kemarahan kamu. Jangan sampai kamu tak terkawal kemarahan kamu. Nanti insya-Allah kita akan sampai dalam bab marah. Maknanya nak gambarkan pada kita, kalau hati kita ni mati, bila kita marah kita melulu. Marah melulu tu sampai tak terkawal lagi. Syaitan pun masuk. Syaitan tambah lagi. Bila syaitan tambah lagi, menyebabkan kita tak terkawal diri kerana kemarahan kita melampau. Islam ajar jangan demikian. Kamu nak marah, jangan sampai mencarut. Bila kamu nak marah, jangan sampai kamu keluar kata-kata yang hodoh. Jangan. Nak marah pun, kamu kena jaga mulut kamu. Kemarahan kamu tu, kamu kena berdasar kepada bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Kemudian bila kita memberi hal itu kerana nafsu. Kalaupun kita menderma, kita derma kerana nak tunjuk-tunjuk, dia panggil. Kerana nafsu dia panggil. Ni orang yang hati mati. Orang yang hati mati, patutnya kalau dia memberi kerana Allah. Tak ada nak ungkit-ungkit, tak ada. Bila dia dah bagi, dia akan sebut, alhamdulillah, aku telah memberi peluang pada dia, aku termasuk dalam syurga Allah. Ini cara orang yang memberi. Orang yang hati yang hidup. Tapi orang yang hati yang mati, bagi 10 ringgit je, ungkit tak habis-habis.
Bagi 1000 je, tapi ungkit tak habis-habis. Sebut nak. Ni orang panggil kamu ni hati mati. Hati yang mati. Ada, kita akan jumpalah orang-orang yang hidup dalam keadaan biarkan hati dia ni jadi rosak pada diri dia. Kawal. Sedangkan bila dia memberi juga kerana nafsunya. Intinya, yang pentingnya, nafsunya lebih berpengaruh baginya daripada reda Rabbnya. Tanda hati kamu mati lagi, Tuan kita ni kata apa dia? Bila hawa nafsu kamu mengatasi daripada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu nak sangat kepada yang dinamakan dengan kamu nak sangat kepada keuntungan nafsu melampau keuntungan di sisi Allah. Redha Allah tu patutnya kamu kena dapat. Tak, kamu dapat dalam hidup kamu nak kepada yang disebut dengan keredaan manusia ataupun kehendak hawa nafsu kamu lebih daripada kehendak yang disebut dengan kehendak Allah. Pemimpinnya di waktu itu ialah nafsu. Orang yang hati mati ni, pemimpin yang mengawal diri dia, nafsu dia. Nafsu dia yang mengawal. Makan banyak terus, tak peduli dah. Bila dia makan, dia nak suruh kenyang. Bila dia kenyang, dia tak peduli. Ada lagi kah baki makanan, dia tak peduli dah. Kemudian dia tengok kotor ke, dalam keadaan keji ke, makanan tersebut, dia tak peduli. Kenapa? Kerana yang kawal diri dia ialah nafsu dia. Dia tengok je makanan, dia kira sedap je. Dia tak kira halal ke haram makanan tersebut. Berkat ke tak berkat makanan ni. Tapi kalau orang yang hati dia hidup, dia pergi tengok restoran, tengok makanan sedap, makanan bertudung, tapi yang meniaga tak bertudung. Makanan bertudung, yang meniaga tak bertudung. Dia pun berhenti. Tutup lah, tak payah makan lah. Harap makanan je sedap. Tapi yang dia sendirinya, yang makan ni, kalau kita makan pun tak diberkati di sisi Allah. Kenapa? Kerana dia dikawal oleh agama. Maknanya hati orang yang mati ni dikawal oleh siapa? Dikawal oleh hawa nafsu. Hawa nafsu kawal pada diri. Pengendalinya ialah syahwatnya. Kemudian pemandunya ialah kebodohannya. Yang memandu diri dia, di saat mana dia memandu diri dia, kebodohan itulah. Sampai orang Melayu kita akhir-akhir ni kan, dia sebut kalau bodoh pun simpan dah sikit. Jangan tunjuk sangat bodoh tersebut. Kenapa jadi bodoh yang sampai ditunjuk-tunjuk ni? Jawabnya kerana kitanya hati kita matilah. Orang kan, ada orang yang kita tengok dia ni PhD dah. Nampak dia ni patutnya pakar lah. Kalau kita tanya kamu ni pakar dalam bidang apa? Pakar dalam bidang tertentu dia ni disebut. Tapi bila buat sesuatu benda, kita kata kenapalah kamu buat kerja bodoh macam ni? Orang padahal dia ni bertitle besar, belajar tinggi, tapi oleh kerana nak matinya hati. Bila mati hati, buat kerja bodoh. Pergi kan kita berjumpa kes-kes orang bunuh diri. Bila bunuh diri kita tanya, kenapa kamu yang bunuh diri ni bukan orang biasa, kadang-kadang profesor, kadang-kadang yang ada jawatan, kadang-kadang orang yang ada kedudukan, yang bunuh diri. Dia pergi bunuh diri. Kalau kita tanya kenapa kamu buat demikian? Kerana nafsu dia mengawal diri. Yang besarnya ialah hati dia mati. Bila hati dia mati, dia sanggup buat benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kebodohan dianya dipandu dalam hidup dia kebodohan, dan kenderaan dia ialah kelalaian. Bila orang yang mati hati dia, bila hati kita ni mati, yang bawa, yang dalam hidup dia, menjadikan perjalanan hidup dia leka je, hanyut je pada diri dia. Tahu-tahu mati. Nauzubillah min zalik. Hanyut dalam hidup. Tahu-tahu malaikat maut diri depan diri kita. Ini kerana dia kerana hati mati. Bila hati mati hanyut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ada riwayat kata Sayyidina Ali yang sebut. Dia katanya annasu niyamun fa iza mata intabahu. Manusia ni kamu tengok dia berjalan tu, semua tu tidur. Bila dia mati, baru dia celik mata. Selagi mana tak mati, tak celik mata. Bila dia mati, baru dia tercelik mata dalam hidup dia. Ni kenapa dia? Kerana lalai. Leka hanyut je pada diri kita. Kenapa kita jadi hanyut? Kerana hati mati. Bila hati kita mati, hanyut. Macam atas kapal, di atas sampan yang tak ada pendayung. Bila kita duduk atas sampan yang tak ada pendayung ni hanyut je. Kita tak tahu nak pergi ke mana.
berpusing-pusing sampan kita. Bila kita dalam keadaan yang demikian. Demikian juga dengan hati orang yang mati. Orang yang hati mati ni hanyut je dia. Bila orang ajak pergi dengan ceramah, Bila orang ajak pergi konsert juga. Dua-dua boleh dalam hidup ni. Hanyut dalam hidup. Dia tak tahu jalan mana yang sedang dia pilih. Perjalanan hidup. Tujuan duniawi membuatkan dia tenggelam. Di antara kesan daripada hati dia, hati mati. Bila dia hidup atas dunia ni, tenggelam dengan dunia. Rasa seronok dengan dunia. Ini bahaya. Bila hati sudah mati, kemudian sedangkan nafsu dan cinta dunia menjadikan dia menjadi mabuk kepayang pada diri dia. Cinta pada dunia ni gila-gila terhadap dunia. Berkejaran terhadap dunia ni. Kerana bila hati mati, orang azan dia tak peduli dah. Tak peduli dah dalam hidup dia. Bila orang azan ke, orang buat benda yang disuruh oleh agama ke, tak ada dah. Yang dia nampak, aku kena kerja, aku kena dapat duit banyak. Bila aku kena dapat duit banyak, dia menjadi mabuk dengan dunia sehinggakan dia tiada bekalan untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila mati saja, kan dalam Quran cerita kan, dalam surah Al-Kahfi itu Allah cerita, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Allah cerita ni kan, nak tak kalau aku bagi tahu pada kamu, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mal, nak tak kalau aku nak cerita pada kamu orang yang rugi amalan. Masuk dalam kubur tengok kosong. Masuk dalam kubur tu kosong amalan. Tak ada apa-apa amalan. Kenapa jadi demikian? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Sepanjang hidup atas dunia ni jadi hanyut, sesat, tenggelam dengan dunia. Dia biarkan hidup dia dengan dunia. Tak ada masa nak belajar, tak ada masa nak membaca Quran, tak ada masa untuk mendengar, tak ada masa dalam hidup dia ni. Dhalla sa'yuhum, dia biarkan dia sesat je dalam hidup. Fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka sangka yang mereka buat ni amalan yang baik dah. Tapi bila masuk dalam kubur tengok tak ada apa-apa. Allah, habis kita. Kalau kita ni masuk dalam kubur tengok tak ada pahala. Bila masuk dalam kubur tengok tak ada pahala, benda apa yang kita nak buat lagi? Bayangkan macam kita buat kerja, sampai hujung bulan tengok gaji tak ada. Gaji tak ada. Nak raya dah ni, nak raya tapi gaji tak ada. Duit tak ada. Allah, kelam kabutnya kita. Kelam kabut kita nak buat macam mana? Sama juga kita, bila kita masuk dalam kubur, tiba-tiba tengok amalan tak ada. Amalan tak ada ni, Allah, terduduk itu. Nak buat macam mana lah aku? Tak boleh dah. Tunggu apa dia? Tunggu doa je. Tunggu doa anak yang saleh, keluarga yang saleh. Tapi waktu mana hidup, dhalla sa'yuhum, kamu biarkan hidup kamu dalam keadaan kesesatan. Kemudian ia menyeru kepada Allah dan negeri akhirat dari tempat yang jauh. Ni tuan, kita guna bahasa yang bombastik sikit. Kalau untuk akhirat, dia kata kalau bab akhirat jauh je, hanyut je, panggil tak dengar. Bila hati dah mati, mengenai akhirat tu tak ada dah. Jauh je tentang akhirat. Kalau orang azan, sayuk je, tak dengar je azan. Kita tidur tu, kalau hati kita ni mati, orang azan tu kita tak dengar. Bahasa yang senang untuk kita nak faham. Tapi orang yang hidup, hati dia hidup, dengar azan tu tinggal bangun terus. Azan tu bangun terus. Kenapa terbangun ni? Kerana dia hidup. Dia tahu aku ni kalau aku tak ngadap, aku tak solat, nahi aku, kalau aku tak taat, habis aku, yang menyebabkan dia yang berkejaran untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak memenuhi yang disebut dengan petuah orang yang memberi nasihat, pendapat orang yang memberi nasihat dan mengikuti setiap syaitan yang durhaka. Dalam hidup dia, yang dia buat apa dia? Yang dia lakukan dalam hidup dia, orang tegur ke, orang nasihat ke, dia tak dengar lagi dah. Orang yang hati yang mati. Bila hati yang mati sampai pegang demikian, dunia membuatkan dia marah. Dunia membuatkan dia marah dan juga dia redha. Dalam hidup dia, yang dia kejar ialah dunia. Orang yang peringkat yang kedua ni, hati dia, hawa nafsu membuatkan dia tuli
dan buta mata pada seseorang itu. Ini penyakit hati yang di antara pembahagian hati dalam hidup kita. Bila cerita tentang hawa nafsu, dia tuli dan juga buta pada diri dia. Tak peduli lagi dah halal ke haram ke, dalam hidup dia tak peduli. Berkumpul dengan pemilik hati, ini ialah penyakit. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang macam ni, kenalah pada kita sama penyakit pada diri kita. Jangan berkumpul dengan orang yang mati hati. Jangan duduk dengan mereka. Fala taqudu ma'ahum hatta yaqudu fi haditsin ghaib. Kalau kita berjumpa dengan orang yang hati dia mati, jangan berkawan dengan dia. Jangan duduk dengan dia. Jangan kita bersama dengan orang yang hati dia mati. Kalau kamu duduk juga, Tuan kita kita ni sebut, dengan kamu berpenyakit. Kena pada diri kamu. Penyakit yang dideritai di kalangan mereka itu, ataupun bergaul dengannya, ialah menjadi racun pula. Jika kamu bergaul dengan dia, kamu termakan racun, terlibat dengan racun sama. Dan duduk bersamanya ialah kebinasaan bagi diri kamu. Bila kamu duduk dengan mereka, orang yang macam ni, Allah akan binasakan kamu. Turun saja azab. Bila turun azab dengan kamu. Dan kita tengok kan, bila kena tsunami, bila berlaku tsunami, ada Allah pilih? Tak, Allah tak pilih dah. Kena tsunami tu, Allah tak pilih orang ni ada hati hidup ke hati mati ke, tak. Bila kena tsunami, kerana 10 km air laut naik sampai ke daratan. Bila Allah jadikan apa dia, kapal terbang hilang. Kapal terbang kita ni kan hilang sampai hari ni. Allah pilih ke orang dalam tersebut? Tak. Hilang semua sekali. Tak kira ustaz ke, tok lebay ke, ataupun dia orang jahat ke, bila Allah kenakan bala, kena semua. Serentak di waktu itu. Bila Allah jadikan jerebu, kena kepada orang terpilih ke? Tak. Belajar tahfiz ke, yang tak belajar ke, yang kena. Bila Allah jadikan jerebu, kena semua. Punca apa dia? Kerana ada orang yang macam ni, hati dia mati menjadi racun. Bahkan bukan dia racun saja, bahkan dia datang penyakit-penyakit yang lain pula bila kita duduk bersama dengan mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, pembahagian hati ini ialah hati yang sedang sakit. Yang ni peringkat yang ketiga lah. Yang pertama hati yang sehat, kemudian hati yang kedua hati yang mati, dan yang ketiga hati yang sakit. Hati yang sakit ni mungkin kita ni mungkin ramai di kalangan kita sedang berhadapan dengan kesakitan hati. Orang Melayu kita pun biasa sebut sakit di hati mandang. Orang kita ni biasa kita sebut benda demikian, sakit hati. Penyakit yang sakit hati ni macam mana? Yang macam mana masukkan hati yang sakit? Hati yang sakit ialah hati yang hidup tapi berjangkit penyakit. Berpenyakit dia berjangkit-jangkit. Terkadang hatinya condong kepada kebaikan, namun terkadang berat pula pada kemaksiatan. Ini hati yang sakit. Orang ajak pergi dengan ceramah, boleh lah disuruh. Tapi orang ajak, jom kita pergi karaoke, boleh disuruh. Lagi segar dia. Hati ni hati yang penyakit. Orang ajak, jom kita pergi tawaf di Baitullah, misal contoh. Tawaf Baitullah, boleh lah, berat je. Nak tawaf tu berat. Orang kata jom kita pergi shopping, laju. Bingkah bangun terus. Ni hati penyakit ni. Kamu sedang berpenyakit hati. Kita ni sedang menghadapi keadaan ini lah. Ramai di kalangan kita. Kuliah aja, jom kita dengar kuliah, ngantuk terus. Orang kata jom kita pergi makan, segar tu. Bingkah bangun terus. Hari Jumaat tu kita boleh tengokkan orang yang tidur hari Jumaat. Mula je khatib naik atas mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Lena kita pun mencari jalan nak tidur. Mula alhamdulillah tu, wassalatu wassalam ala rasulillah. Ada yang tertidur lama dah. Ada yang tertidur terus. Bila sebut barakallahu li wa lakum fil Quran azim, selek mata. Nak habis dah. Ini hati yang berpenyakit. Hati yang penyakit ni, dia buat benda yang disuruh oleh Allah, tapi kusada, lemah, letih je. Buat benda yang disuruh oleh Allah, tapi tak bersemangat. Bila cerita tentang urusan dunia, segar terus, sihat terus dalam hidupnya. Di dalam hati tersebut, yang semua itu terjadi ketika ia mampu
ia mampu mengalahkan salah satu daripada kedua ni. Hati yang penyakit ni kadang-kadang menang yang taat, kadang-kadang kalah yang taat. Berpenyakit ni dalam hidup kita. Yang kalau suruh buat benda yang disuruh oleh Allah, dia buat, tapi berat dia pada diri dia. Ni hati yang penyakit. Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Ada keadaan demikian pada kita. Bila rajin dengar kuliah, khusyuk je sembahyang. Tapi lama tak dengar kuliah, hilang khusyuk sembahyang. Kita jadi demikian. Senang je kita ni. Cuba kerak kita dengar kuliah. Kerak dengan dengar kuliah, lama-lama berubah peribadi kita. Tapi cuba kita lama tak dengar kuliah. Lama tak dengar kuliah, ada je perangai baru datang. Kita kata perangai ni tak ada dulu ni, tapi sekarang dah mula ada dah. Punca apa dia? Punca hati yang berpenyakit. Ni dia kesan pada kita. Dalam hati tersebut ada cinta pada Allah, ada cinta pada Allah, ada iman kepadanya, beriman kepada Allah pun ada, ikhlas untuknya pun ada, tawakal padanya pun ada, dan itulah bahan yang menyebabkan hidup. Namun dalam ada pula cinta dan pengutamaan terhadap syahwat. Cinta pada Allah, kita tanya cinta pada Allah, ya cinta. Tapi disatukan Allah dengan cinta pada nafsu. Cinta pada makhluk ada juga. Dalam hidup kita ni, keutamaan cinta hanyalah untuk Allah. Ni diajar dalam hidup. Ada pun dengan manusia, dengan makhluk, tumpang je, tumpang. Sekarang ni kita ada suami isteri, kita ada ayah, kita ada mak. Mak dan ayah ni kita tumpang rasa kasih sayang. Tu je. Tetapi mesti kita kena jadikan kemuncak rasa cinta ke? Tak. Dalam hidup kita jangan letak rasa cinta kita besar untuk mak ayah. Jangan. Untuk siapa dia? Untuk suami dan isteri, tak boleh. Cinta kita ni tumpang je. Hari ni kita sedang merasa tumpang rasa cinta kita pada mak ayah. Kerana mak ayah tak boleh jadikan ghayah. Ghayah dalam hidup cinta kita yang besar ialah Allah. Bila kita jaga Allah, tiba-tiba satu hari mak ayah kita suruh buat benda yang dilarang oleh Allah, kena taat kata taat? Tak perlu taat. Kenapa tak perlu taat? Kerana cinta untuk makhluk tidak sama dengan cinta untuk Khalik. Cinta untuk Khalik mesti besar. Mesti kita letak keutamaan. Cinta pada Rasul, orang buat majlis cinta Rasul. Cinta Rasul tidaklah sampai pada peringkat kita mesti sampai peringkat kita ni pegang peluk Rasulullah dalam hidup kita bagaikan cinta mak ayah kita, tak. Tetapi cinta yang besar apa dia? Cinta Allah. Cinta Rasul ni penghubung kepada rasa cinta pada Allah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu rasa cinta kepada Allah, maka kamu ikut apa yang disuruh oleh Allah. Fattabi'uni, kamu ikut apa benda yang bawa oleh Rasulullah, yuhibbukumullah, kamu akan dicintai di sisi Allah. Faham ke tak faham? Buat faham senang. Nampak macam termenung sikit bab cinta. Kadang-kadang orang kita tersalah dalam memahami rasa cinta. Dia rasa letak cinta tu seolah-olah dia letak besar, sehingga kan cinta pada Allah, cinta juga pada selain daripada Allah. Yang tu jadi rosak kita. Bila sambut Aidilfitri, sambut. Bila datang Christmas, sambut juga Christmas. Kita pening. Peliknya kamu sambut semua. Aidilfitri pun datang rumah terbuka, Christmas pun terbuka juga kamu. Dua-dua kamu. Lebih-lebih teruk lagi, Taipusan pun kamu sambut juga. Nak sebutnya gambaran kamu ni cinta mana dalam hidup kamu. Dalam hidup kamu, kalau kamu cinta pada Allah, kamu ketepikan selain daripada Allah. Ni hati yang berpenyakit dia. Namun di dalamnya ada pula cinta dan pengutamaan terhadap syahwat, serta memiliki hasrat kuat untuk meraih syahwat tadi. Ini hati yang berpenyakit. Ia seringkali iri hati dalam diri ini. Dalam hati dia rasa iri hati ataupun rasa ujub. Ni tanda-tanda sakit. Rasa ujub ni apa dia? Kagum pada diri sendiri. Rasa takjub pada diri sendiri. Ni dia bahaya. Kalau kita kena penyakit ni, kita kena banyak-banyak istighfar. Diri depan cermin, tengok muka kita. Lawa juga aku gitu. Tu dah mula ujub tu. Tengok muka kita dalam cermin, sadar pula aku.
kita rasa sadar pula kita. Ni dah mula jadi ujub. Ni maknanya hati yang sedang berpenyakit. Patutnya bila kita tengok muka kita je, tengok saja muka kita, Astaghfirullahalazim. Bila kita rasa tengok lebih cantik, kita rasa datang dalam hati kita, alhamdulillah, aku ni tak ada jerawat-jerawat, misal contoh. Aku ni tak ada yang disebut panau-panau, tak ada. Mulut kita pun sebut alhamdulillah. Alhamdulillah terus. Kenapa alhamdulillah? Kerana kita nampak nikmat ini Allah yang kurniakan, bukan kita pemiliknya, tetapi pemiliknya Allah. Allah bagi pinjam seketika. Ini dipanggil satu benda yang kita kena faham, bagaimana hati yang sedang sakit dalam diri ataupun rasa sombong. Bila kita mula rasa sombong, tanda kita sedang berpenyakit. Sombong pada hati, ataupun suka membuat kerosakan di muka bumi ini. Sombong ni kenapa dia? Kerana ada 3 sebab. Ulama-ulama sebut, biasanya orang jadi sombong ni ada 3 sebab. Yang pertama, kerana harta banyak. Bila harta banyak je, jadi sombong terus. Kita ni kan, cuba letak duit dalam poket. Orang bagi duit 10,000 dalam poket, jalan mengangkang terus tak kena kaya. Duit banyak je. Cuba tak ada duit, pergi ke kedai tak ada duit. Duit ada RM10 je dalam poket. Bila kita tanya, ni berapa harga tuan? Dia kata RM10. Bila orang tu kata RM10, tuan tokek kedai RM10, kita tanya balik, boleh kurang tak? Kebetulan saya ada RM10. Kalau bagi RM10, dia RM10 habis. Tapi cuba kita dalam poket kita ada RM100, kita pergi ke kedai, orang kita tanya pada tokek, berapa harga ni? Dia kata RM10. Bungkus 10. Cakap lain terus. Kita kata kuah asin, kuah asam. Kita sebut demikian, cakap belagak terus. Kenapa kita belagak? Kerana kita dah mula jadi sombong. Dan sombong kerana harta. Yang kedua, sombong kerana ada tahta. Kerana tahta pun orang jadi sombong ya. Ada kuasa jadi sombong dalam hidup kita. Ada kuasa sikit je, bukan kuasa besar pun. Kuasa pun pengawal je. Anak sebut biasa kan, anak penaman pergi ke airport. Bila pergi ke airport, biasa pengawal, dia ada kuasa pengawal tu. Dia tiup whistle tu, tiup whistle tu, halau kereta kita. Berdiri depan kereta kita ni, halau, pergi jauh, suruh pergi jauh ni. Dia ada kuasa sikit je, kuasa tiup whistle dia bagi. Kuasa dia tiup whistle je. Tapi bila dia ada kuasa, dia tunjuk kuasa ni. Orang ada kuasa, dia tunjuk kuasa dia. Sombong terus dengan kuasa. Padahal dia tu gak je, penjaga je kawasan. Langgar dengan kereta baru tahu kita semua. Nak sebutnya orang yang demikian. Tapi bila kita ada kuasa, sombong terus. Kesombongan tu datang bila ada kuasa. 2. Yang 3, orang jadi sombong bila ada rupa. Bila Allah jadikan pada diri dia rupa. Ada rupa sikit je dia rasa lain terus. Orang tanya pada dia, Kak, abang, umur berapa dah sekarang? Umur dah 70 lebih dah. 70? Orang buat terkejut. 70 lebih. Nampak macam sweet 17 je masuk. Dah mula jalan macam nak terbang. Kenapa? Kerana dia dah mula dalam keadaan dia rasa rupa dia cantik, rupa dia ni ada. Ni kesombongan pun kerana demikian. Orang jadi sombong dalam hidup. Islam ajar, kali mana kamu dapat nikmat, kamu belajarlah untuk jadi tawaduk. Jadi tawaduk. Macam mana kita kena jadi tawaduk? Sebut mula kita, hadza min fadli rabbi. Ini anugerah Allah untuk diri saya. Liyabluwani an ashkura an akfur. Allah jadikan ujian dalam hidup saya. Benda yang Allah kurniakan pada saya ni, nak uji je diri saya, sama ada saya syukur ataupun saya kufur dalam hidup. Ni dalam hidup kita, setiap kali mana orang puji kita je, kita sebut hadza min fadli rabbi. Ini anugerah Allah untuk diri saya. Bila kita menghafal dah banyak dah, orang tanya berapa juzuk dah sekarang? Orang tanya demikian, kita menjawab 15 juzuk. Allah banyaknya 15 juzuk. Kita menjawab, hadza min fadli rabbi. Ini anugerah Allah untuk diri saya. Liyabluwani an ashkura an akfur. Allah sedang menguji saya, sama ada saya syukur ataupun saya kufur. Ini cara dalam hidup kita. Bila orang puji je kita, sedap suara kamu, sedap
suara kamu, kita jawab terus, hadza min fadli rabbi. Ini anugerah Allah untuk diri saya. Orang kita kan, orang kita ni bila orang puji, anak-anak cerdik je, dia pun jawab balik, tengok mak dia pula dia. Ni mula dia nak jadi sombong tu. Kadang-kadang orang puji kereta, cantik kereta, tuan dia lagi cantik. Dia mula nak jadi sombong. Sombong tu datang daripada mana? Bila kita dah rasa kita ada kelebihan yang tersendiri. Nak kena jaga diri kita. Ataupun suka membuat kerosakan di muka bumi. Tak kira lah, dia buat kerosakan ni banyak di atas muka bumi. Dan suka menjadi pemimpin. Ni penyakit. Nak jadi ketua, berebut nak pegang jawatan. Padahal jawatan ni bukan satu kemuliaan, tetapi jawatan ini satu tanggung yang kamu kena jawab di depan Allah. Laisa tashrifan walakin taklifan. Jawatan ini bukan satu kemuliaan, tetapi satu tanggung yang kamu kena jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berebut nak pegang jawatan, jangan. Jadi itulah bahan yang menyebabkan hatinya rosak dan juga hancur. Ia diuji dua penjuru. Dia diuji oleh dua penyeru. Orang yang penyakit hati ni, hati yang sedang sakit ni apa dia? Dia sedang diuji dengan dua penyeru. Yang pertama, dia menyeru, dia mengajak kepada Allah dan juga Rasul. Ajak pada benda yang baik. Kemudian dan kehidupan akhirat. Ajak kepada hidup, ingat pada Allah dan juga Rasul dan hidup untuk akhirat. Yang kedua, dia sedang dipanggil, diajak oleh kehidupan di dunia ini. Bertembung di antara dunia dan akhirat, mana yang dia nak kena jaga? Nak jaga di antara dunia dan akhirat. Bila bertembung dua perkara ni, kadang-kadang dia pilih dunia, kadang-kadang dia pilih akhirat. Yang ni tenggelam timbul dalam hidup. Yang ni dalam hal ini ia hanya memenuhi ajakan tetangga yang paling dekat di antara kedua. Mana yang lebih dekat? Kalaulah dunia tu lebih dekat dengan diri dia, dia terpengaruh dengan dunia. Kalaulah akhirat tu dekat dengan dia, dia terpengaruh akhirat. Tapi bila dunia tarik, hanyut balik dia di atas dunia. Kemudian hati yang pertama hidup dan tenang. Hati yang kedua kering dan juga mati. Hati yang kita bincang tadi ada tiga kan. Yang pertama hati yang mati, yang kedua hati yang pertama hati yang hidup, hati yang kedua hati mati, dan hati yang tiga hati yang sedang sakit. Hati ini, hati yang kedua hati kering dan juga mati. Sementara hati yang tiga hati yang sakit, ada kala ia lebih dekat pada keselamatan, namun ada kalanya pula dia lebih dekat pada kehancuran. Ini disebut bila hati yang sakit ni, kalau kena gaya selamat, tak kena gaya hancur dalam hidup seorang. Selamat bila dekat nak mati, tiba-tiba dia boleh, hati dia tenang juga, berbaik sangka dia dengan Allah. Tapi kalau sekiranya dekat nak mati tu, dia tengah kalut dengan urusan dunia, habis hanyut dia dalam kehidupan demikian. Para hadirin, dalam hidup kita ni, kalau kita perhati, ramai orang yang mati dalam keadaan dia tak bersedia pun menghadap depan Allah. Kenapa tak bersedia menghadap depan Allah? Ramai kan. Saya biasa buat contoh yang mudah. Kadang-kadang kan kita terkejut dengan kematian seseorang. Bila kita dengar orang tu mati, kita dengar kan, kita tanya, mana Muhammad? Kawan kita kata, Muhammad mati. Mati, kita tanya. Bila dia mati? Kita sebut, baru kemarin. Kawan kita jawab, kenapa dia mati? Kan dia sihat kan? Dia tak sakit kan? Kenapa dia boleh mati? Kita terkejut dengan kematian dia. Yang mati tu lagi terkejut. Bila dia mati, Allah, kenapa aku kena mati? Kenapa? Kerana tak ada persiapan. Kita pun tak bersiap, dia pun tak bersiap. Maknanya bila hati kita ni sakit, itulah jadi dalam kehidupan seorang. Kemudian sisi lain pada hati, ada juga ulama-ulama sebut, tambah satu lagi. Ada ulama ada bukan yang tiga je, ada empat. Ada empat penyakit pembahagian hati. Sisi yang lainnya, para sahabat membahagikan hati menjadi empat macam. Kalau kita perhati sikit lagi, sahabat-sahabat membahagikan hati ni pada empat bahagian. Huzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu berkata, hati ada empat. Huzaifah ni di antara, dia panggil Huzaifah ni setiausaha sulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca
setiausaha Rasulullah ni ada lebih kurang 66 orang setiausaha Rasul. Rasulullah ni hebat tak hebat dia ada lebih kurang 66 orang setiausaha sulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 66 ni ketua setiausaha Rasulullah ni siapa dia? Huzaifah ibn al-Yaman. Huzaifah ibn al-Yaman ni dia ketua setiausaha. Dia yang menyimpan senarai nama-nama orang-orang munafik di kota Madinah. Orang munafik ni senarai orang munafik turun pada Rasulullah. Turun senarai orang munafik siapa-siapa. Bila tahu saja, lalu Rasulullah panggil Huzaifah. Huzaifah, kamu simpan ni nama orang munafik di kota Madinah. Bila tahu saja nama demikian, nama Huzaifah ni orang yang menjaga simpanan kepada yang disebut dengan, yang dinamakan dengan penjaga simpan nama orang munafik. Sayyidina Umar datang terus. Sayyidina Umar datang, Sayyidina Umar tanya Huzaifah, Huzaifah, aku ni cuba tengok muka aku, ada gaya-gaya tak munafik? Gaya-gaya aku ni ada tak gaya munafik? Katanya Huzaifah, Umar, kamu ni kan mertua Rasulullah, kamu ni kan sahabat yang dekat dengan Rasulullah, tak mungkin dah kamu orang munafik ya Umar. Sayyidina Umar tunduk, menangis teresa-esa. Alhamdulillah, aku ni terlepas daripada sifat munafik. Ni orang munafik, Huzaifah dipanggil. Tapi Huzaifah ni dia simpan, dia bahagikan hati kepada empat. Yang pertama, hati yang bersih, katanya Huzaifah. Di dalamnya terdapat lampu yang terang bersinar. Bersinar terang. Itulah hati orang mukmin. Ini bahagian hati yang pertama. Hati yang bersih, terang, bersinar. Siapa tu? Hati orang mukmin. Jelas nampak perjalanan hidup dia penjelas. Yang kedua, hati yang tertutup, katanya Huzaifah. Hati yang tertutup, itulah hati orang kafir. Hati orang kafir ni tutup terus. Kita cerita pada mahsyar tak faham. Cerita tentang azab kubur tak faham. Cerita tentang berkat tak faham. Orang kafir mana faham? Orang kafir dia tak faham langsung. Kerana apa dia? Kerana pada mereka tersebut, mereka nampak benda yang ada di hadapan saja. Ini dua. Yang ketiga, hati yang terbalik. Hati yang terbalik. Huzaifah, katanya Huzaifah, hati yang terbalik pada dirimu. Kemudian itulah hati orang yang munafik. Hati orang munafik dia terbalik-balik. Sekejap begitu, sekejap begini. Kemudian ia mengetahui, lalu dia mengingkari. Ia melihat, lalu ia buta. Ni hati orang munafik. Hati orang munafik, dia tahu dah, tapi dia lawan. Tahu kena sembahyang, tahu. Habis tu tinggal jugalah sembahyang. Orang munafik. Orang munafik demikian. Kemudian keempat, hati yang keempat, hati yang mengandungi dua sisi. Dua sisi. Sisi yang pertama, sisi iman. Sisi yang dua side dia panggil. Dua bahagian. Bahagian yang pertama, bahagian A ni bahagian iman. Bahagian B, bahagian yang disebut dengan bahagian munafik. Mengingkari kemunafikan. Itulah hati orang yang mampu mengalahkan salah satu di antara keduanya. Tak tahu mana yang betul. Kadang-kadang menang betul yang sebelah yang pertama, kadang-kadang betul sebelah yang kedua. Kita sambung akan datang. Nampak macam tak pening ni. Yang dah dalam bab-bab hati ni, pada diri kita ni akan balik nanti makan hati pula kita. Kerana lama sangat kita berhenti setakat ni dah. Mudah-mudahan kita akan cerita pada pengajian yang akan datang nanti dalam membicarakan mengenai sisi lain dalam hati ni pada minggu yang akan datang nanti insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah sekalian, sebagaimana kita maklumi bahawa besok kita jemput semua ni, jangan tertinggal datang untuk kita sama-sama memeriahkan rumah terbuka Aidilfitri kita. Dan besok kita mula daripada lepas pada asar sampailah habis makanan. Tak ada. Jangan berhenti lagi mana tak habis makanan. Maknanya kita datang besoklah insya-Allah, jemput semua datang. Yang keduanya, kelas kita ni ana baru mula ni, ana minta sangat supaya jemaah tulis nama. Tulis nama, ada senarai, tulis nama, tulis. Kemudian nanti hujung kitab kita ni kita nak keluarkan sijil cadang ni. Sijil untuk kita ni belajar. Maknanya biar bersanadlah sikit, biar nampak kita macam bertalaki sungguh, kita belajar sungguh.
supaya mudah-mudahan bila kita belajar, CJ ni tak boleh masuk universiti pun, tak boleh, tapi dia sekadar untuk nak beritahu bahawa kita belajar, tuan-tuan belajar. Dan bila kita tiada nanti pun, anak-anak kita baca doa, tengok CJ kita belajar ni, belajar juga mak aku dahulu, belajar juga ayah aku dahulu, dia tahu belajar kitab ini belajar dengan siapa. Ini kita nak cadangkan demikian. Mudah-mudahan para anak sekalian jangan tertinggal pada, kalau kita ada ruang sikit, setiap hari Khamis malam Jumaat anda akan kekal kat sini ni sejam, lebih kurang sejam 40 minit kita akan belajar mentadabur tiap-tiap malam Jumaat, tiap-tiap malam Jumaat di sini, kecuali hari-hari tertentu lah, nanti kita maklum lah. Yang kalau berlaku raya ataupun ada sebab-sebab yang lain, biar kita hidup tiap malam Jumaat je kita datang ke majlis ilmu sebagainya, insya-Allah. Sekejap je, tak lama pun, mudah-mudahan kita diberi keberkatan dan kerahmatan di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.